Kita masuk huraian, dialog kita baca dah 2 minggu lepas. Nombor 1, yujad jumhur kabir jiddan. Kalau kita lengkapkan baris dia, yujadu jumhurun kabirun jiddan. Bolehlah kalau kita nak lengkapkan baris dia, tanda dengan pen masing-masing lah. Yujadu jumhurun kabirun jiddan. Yujad maknanya ada, jumhur crowd ramai, kabir besar, jiddan sungguh. Kita baca huraian dia dah. Kalimah yujad ialah fi'il mudhari' dalam bentuk majhul untuk dhamir huwa yang ditasrifkan daripada wajada yajidu. Jadi yujadu tu benda yang sama dengan yajidu. Dia bentukkan majhul tu daripada yajidu lah. Nampak tak? Cuma dia ditambah waw tu sebabnya dia kembali kepada kalimah asal dia. Ada wa sebenarnya. Wajadah yajidu. Tak nampak kah? Kalau tak nampak nanti nak tulis dalam whiteboard. Kita tulis di whiteboard. Buat dulu dah. Okey, cuba kita tengok sini. Duduk tengah sikit Duduk tengah. Dia asal kalimah dia wajada, dia ada huruf waw kan. Kerana huruf ilah ni dah jadi masalah sikit dah. Kalau kita ambil sini, nanti nak tukar dulu ke Arab. Wajada ni. Ni. Wajada yajidu. Yajidu. Jadi biasa kalau kita tengok ni kan dia huruf illah ni kan, huruf wa ni dia bila dia nak membentuk mudhari' dia akan jadi dia jadi hilang huruf wa dah. Ni yajidu, dia tak kata yaujidu. Ni kita kena familiar lah, kena biasalah dengan huruf-huruf illah suponi ni kan. Kita kena biasa dia wajada yajidu. Bapa ni jadi ni bagi bawah ni tak baca selalu kalau nak itu gini tak gitu tak. Jadi wajada yajidu, yujadu tu sebenarnya dia bentuk daripada hak ni sebenarnya ni. Dia jadikan majhul ni, dia bentuk daripada hak ni dia bentuk daripada hak ni. Apa jadi gitu tu? Dia bentuk gitu. Jadi kalau majhul macam biasa, dia kena huruf pertama kita bagi depankan dia untuk membina mudhari' kan. Maka kita bagi depan ke dia. Huruf yang kedua akhir. Jadi bila kita nak yang kedua akhir huruf jim. Jim huruf kedua akhir tak? Tapi kena ingat di antara ya dengan jim tu dia ada huruf waw asalnya. Dihilangkan kerana di huruf ilah. Jadi dia akan timbul balik lah. Bila you waw mari klik. Kau tak nampak dia asalnya. Cuba kita bandingkan dengan fi'il lain. Kita kata macamnya kita kata apa dia tu, misalnya kita kata arafah lah. Arafah maknanya kenal, tahu dah. Arafah ya'rifu, tu wazan tula tu dia panggil tu. Wazan makna timbangin tula. Ya'rifu. Arafah ni arafah. Di wazan tu dah tak wajada yajidu. Cumanya dia tidak nampak serupa tu sebab tu tak ada huruf illah.
Nampak je lah. Jadi kalau hok ni kalau kita nak buat ada bentuk majhul, dia kena jadi yu'rafu, dikenal. Cuba perhati slow-slow gini dah, supaya kita lain kali kita mudah. Tu majhul dia. Jadi cuba tengok dia beza sama dengan hok ni. Bila mari sini huruf yang kedua ni kalau macam hok ni kan, huruf kedua ain. Ain ni hilang. Jadi dia hidup balik lah. Hidup balik macam wa lah. Dia hidup balik bagi matilah. Yujadu. Boleh lah. Cuba perhati molek. Tidak serupa benda. Tidak. Cumanya kita berasa apa tubik pula ni. Jangan berdasar kepada mudhari' yang kita bentuk, sebab mudhari' ni dia hilang kerana ada huruf waw. Dia tak boleh sebut yaujidu kan, dia payah nak sebut yaujidu. Tapi bila benda tu rengi balik, tak ada masalah lah. Yujadu. Maknanya kita hilang waw bukan hilang selama-lama, hilang ketika berasa berat nak sebut. Nampak tak? Jadi bila dia duduk sin ni baru nampak serupa. Yu'rafu yujadu. Sin ni dia tak serupanya. Sebab kihnya berat nak sebut. Yaujidu. Itu bukan lidah harap kalau yaw. Dia berat. Walaupun makling dia ada, tapi sin ni dia tak boleh. Yaujidu, dia berasa payah. Nampak tak? Kita balik pada ni dah. Okey. Dalam bentuk majhul untuk dhamir huwa yang ditasrifkan daripada wajada yajidu, makna wajada tu dapat ataupun ada. Manakala kalimah jamhur kalau berbaris jadi jamhurun, berfungsi selaku naib fa'il, naibul fa'il. Jadi setiap kali kalau ada fa'il majhul, dia tak ada fa'il selalu. Kalau dalam bentuk biasa ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Bila majhul tak ada fa'il. Yang ada fa'il dengan maf'ulun bih. Tapi maf'ulun bih tu dia mengambil tugas baru. Daripada maf'ulun bih dia menjadi naib fa'il. Sama je sebenarnya maf'ulun bih dengan naib fa'il itu benda sama. Tapi dia bertukar nama. Sebabnya tak tahu siapa yang buat dia. Dia menjadi objek kepada subjek yang tak ada. Maka dia tidak boleh menjadi objek, dia jadi naib subjek. Subjek itu fa'il kan? Fa'il itu perbuatan. Objek maf'ulun bih itu susunan biasa. Bila perbuatan itu ditukar kepada majhul, maka subjek sudah tiada, tinggal objek. Jadi objek ni dia tak boleh jadi objek. Sebab bila subjek tak ada, maka dia pun mengambil alih tugas sebagai subjek. Sebab tu nama dia naib fa'il. Dia tak boleh jadi fa'il, dia jadi naib fa'il. Dan cuba kita khoyar keadaan lagu tu, kita boleh faham sampai bila-bila. Ni dah. Itulah dia, bila kita jumpa fa'il bentuk majhul, mesti dia tak ada lalu fa'il. Kita kena cari lalu naib fa'il duduk mana. Sama ada zahir ataupun mustatir. Yang biasa mustatir ni disebut kali kedua. Dia tak disebut dua kali kan. Supaya fa'il juga disebut sekali ya, kali kedua tak sebut. Bahasa Melayu pun dia sebut. Dia tak sebut dah, disebut nya dah pula. Nya dah. Okay. Boleh nampak tak? Kita nampak lagu tu dia. Lepas tu nak kenal mana fa'il majhul tadi. Tu kita pakai CP kita lah. CP kitanya kalau madhi, mula-mula huruf pertama dia ialah bagi depan, yang kedua akhir bawah. Kalau mudhari' yang pertama juga depan, tapi yang kedua akhirnya atas. Itu beza dia. Misalnya kita katakan hak tadi kan, kalau nak jadikan majhul bagi hak ni, jadi wujida. Hak ni urifa. Mana dia? Ya yu'rafu urifa. Wujida urifa.
kutiba, ditulis kutiba. Boleh dah tu, cuma kalau boleh ingat memang kita boleh dah situ tu. Manakala jumhur berfungsi sebagai naibul fa'il di mana huruf ra-nya berbaris depan jika dizahirkan, yakni jumhurun. Kita biasa guna perkataan jumhur ni ialah jumhur ulama, maknanya ramai ulama, majoriti ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama, kita kata. Apa makna jumhur ulama? Pendapat ramai ulama. Itulah saja. Jumhur tu makna ramai. Dalam bahasa moden ni dia kata majoriti. Tidak. Huruf ra kalimah kabir turut berbaris depan, yakni kabirun, kerana ia adalah sifat atau naat kepada jumhur. Baik, kalau kabir dia jadi sifat, maka jumhur dia panggil mausuf. Cuba perhati perkataan sifat dengan mausuf. Mari mana perkataan mausuf? Bunyi dia tu bunyi meh-meh ke apa? Mausuf. Acik khoya sebentar. Maf'ul, mausuf. Tu apa? Bentuk perkataan dari segi saraf. Ismul maf'ul. Isim maf'ul tu. Kalau kita terjemah jadi benda yang disifatkan. Kalulah kabir itu adalah sifat, jumhur yang disifatkan. Benda yang kena sifat. Kata-katalah, kata kita ni tinggi. Tinggi itu sifat. Yang kena sifatnya kita. Kita ni dia panggil benda yang disifatkan. Maka kita jadi mausuf. Kita ambil kalimah ismul maf'ul kan, ma'ruf, mafhum, mausuf, makruh. Tu kita dah belajar dah. Bentuk-bentuk kalimah apabila fi'il 3 huruf dia membentuk ismul maf'ul, dengan kita tu wazan maf'ul. Maktub yang ditulis, benda yang ditulis, maktub. Ma'ruf, benda yang diketahui. Maklum, ma'ruf benda yang dikenali, maklum benda yang diketahui, makruh benda yang dibenci. Itu untuk fi'il 3 huruf. Kalau untuk fi'il 4 huruf, 5 huruf tu dia bermula dengan huruf min juga. Tapi ada cara dia bina di atas fi'il mudhari' dia. Ada kita dah ada dah dalam nota dulu dah, nota yang duduk pada ni. Nombor 2, laqad zahara la'ibun. Telah keluar pemain-pemain. Macam sebut dah dulu, lakot ni dia untuk taukid, untuk menguatkan yang tidak sesuai kalau terjemuh dalam bahasa Melayu. Kecuali nak terjemuh ayat Quran, nak terjemuh hadis ke apa, lakot ni demi sesungguhnya, laqad khalaqnal insan, demi sesungguhnya dijadikan manusia. Jadi nak stres. Tapi dalam kecek biasa tak okay, kita nak kata demi sesungguhnya telah keluarlah pemain-pemain. Jadi nampak macam nak drama lah pula dah. Jadi dalam dialog biasa kita tak usah terjemuh lakot. Tapi bahasa Arab ini laras bahasa dia lagu ni. Dia valid dia guna modal lagu ni. Dia sedap. Lakot dia guna lakot dia biasa. Yang tidak boleh diterjemuh ke dalam bahasa kita. Sebab tu lah, bila kita nak faham sesuatu bahasa, kena mikir cara dia, mikir laras dia. Jangan kita cuba nak equate semua, nak ambil nak terjemuh, nak biar jadi serupa. Dia tak serupa sebabnya orang yang mencipta bahasa tu di lagu-lagu lain, dia tidak kena mengenal antara satu sama lain. Duduk situ. Sebab tu saya royak dah dulu, Datuk Jarimat kata lagu mana cara nak supaya boleh bertutur fasih dalam bahasa Arab. Dia kata jangan mikir Melayu. Mikir, masa tu kita kena mikir kita orang Arab yang kita kenal kalimah Arab saja, tak reti Melayu. Sebab ni, jadi dia cuba nak buat taklid, tapi dia boleh. Bila kita sampai situ dia boleh cepat. Supaya orang kecil Inggeris kan, dia tak mikir Melayu. Dia boleh fluent. Jadi mother tongue dia tu dah.
cuk dia kecek, dia tidak duk buat ayat Melayu dulu pas translate lambat lah gitu. Jadi dia make cara orang putih lah. Kan ada? Vocab kena banyak, tapi kena gini, kemahiran konstruk ayat. Vocab saja tu boleh, tapi dia jadi ayat tu tak betul dah. Tapi dengan vocab saja tu boleh cari makan dah. Supaya orang Bangla mari sini dia kecik balik belah pun kita faham. Jadi kita sebenarnya kalau kita tahu vocab tak apa dah. Tu tak betul dari segi nahwu. Jadi itu letak kepada kemahiran pula dah. Baik. Jadi perkataan lakok tadi tak usah terjemuh. Telah keluar, kita ambil zahara selalu. Zahara maknanya telah keluar al-laibun, pemain-pemain. Baik. Huruf lam dan qad yang berada di hadapan kalimah fi'il madhi berfungsi sebagai penguat ataupun taukid. Okey. Yang boleh diterjemahkan dengan sesungguhnya. Namun dalam sesetengah keadaan ia lebih baik diabaikan, kerana jika diterjemahkan sepenuhnya, sesungguhnya telah keluar pemain-pemain, kelihatan agak sumbang. Tak sedap dah. Boleh deh, boleh tahu deh. Fungsi huruf qad selaku penguat taukid hanya bila berlaku di hadapan fi'il madhi. Okey. Sebaliknya jika ia berada di hadapan fi'il mudhari', fungsinya bertukar menjadi taklil. Tidak taukid lagi. Taklil itu mari daripada perkataan qalil, sikit. Pengurangan. Cuba lihat perbezaan dua ayat berikut mengikut terjemahannya. Qad shalla Imran fil masjid. Sesungguhnya Imran telah solat di masjid. Qad yusalli Imran fil masjid. Kadang-kadang Imran solat di masjid. Jadi kalau nak terjemuh dalam bahasa Melayu, jangan semata-mata berdasarkan kepada huruf perkataan qad. Kena tengok lepas pada dia. Ini uniknya bahasa Arab. Qad, apa makna qad? Kalau ada lah budak-budak tanya, qad, apa makna qad? Kata tak lebih makna, lepas dia tu gapo? Madhi ke mudhari'? Tanya dia. Dia kata mudhari'. Mudhari' maknanya kadang-kadang. Kalau madhi sesungguhnya. Hak tu taukid, hak tu taklil. Taukid maknanya menguatkan, taklil makna pengurangan. Dia daripada perkataan qalil. Qallala, mengurangkan. Jadi pengurangan. Boleh tengok? Ada nak tanya lah di sini. Boleh deh. Kita belajar sikit-sikit lah, banyak dah. Ni cara ni kita masuk dengan tak terasa. Kita tidak rushing nak tahu semua benda. Kalimah al-la'ibun ialah kalimah jam'ul mudhakkaris salim. Baik, aku tengok perkataan jam'ul mudhakkaris salim. Perkataan salim tu agak-agak nak bagi gapon. Min. Nak kata salimin ke salimu. Dia tu asalnya tu sifat kepada siapa? Ya ke? Dia sifat kepada jamak. Sebab apa? Sebab mu'annah ada juga. Jamak yang sejahtera. Jadi jamak dalam bentuk sejahtera. Jadi sejahtera tu sifat jamak, bukan sifat muzakkar. Jadi kena berubah bagi depan. Nampak dia? Dia serupa, hak tu memang serupa. Sekarang kita nak buat baris tu kerana dia tu kena serupa dari segi baris. Cuma nak menentukan dulu, salin-salin tu sifat bagi muzakkar ke sifat bagi jamak. Kalau sifat muzakkar kena bagi bawah, kalau sifat jamak kena bagi depan. Cuma nak menentu dulu. Ini bukan masalah nahwu, masalah dari segi kepahaman kita ni. Bila kita sebut jamak muzakkar yang sejahtera, sejahtera tu sejahtera jamak ke sejahtera muzakkar?
Jamuk yang sejahtera. Cara menjamuk yang sejahtera, bukan jamuk yang pecah taksir. Nampak tak? Seperti saya duduk dulu, ustaz tu dia nakal semua. Kata, oh, bik ustaz comel. Dia balik. Bik comel ke ustaz comel? Sedap dia. Dia pasal awak-awak sifat tu, dia nak mausuh lakuan dia tu. Sedap dia. Kita pun bagi make. Bila kita kata bik ustaz comel, bik ustaz ni comel. Ustaz comel ke bik comel? Jadi kita nak situ kita maksud kita bik comel. Jadi sini gapo yang sejahtera, jamuk yang sejahtera. Jadi bila-bila ingat kalau nak bubuh baris jamul mudzakkaris salimu. Bubuh baris, cuba baris dia. Tanda. Tak tahu lagi dah setakat ni dah. Ini baru tahu. Jadi dia masih sama kalau sifat dia. Ia dah sama dengan jamuk. Jamuk tu bila ada alilan tu? Tak ada alilan, dia asalkan makrifah. Sesuatu perkataan nakirah apabila diidhafahkan dia jadi makrifah. Jamuk tu sudah menjadi makrifah. Kalau jamuk saja-saja tak ada zakar belakang, dia jadi nakirah. Ni ingat kan? Di antara benda yang boleh menjadi makrifah, nombor satunya tambah alif lam, yang kedua diidhafah. Cara memakrifahkan sesuatu kalimah. Kalimah jamuk sudah menjadi makrifah di sini apabila disandarkan kepada mudhafun ilaih di belakangnya. Kena terima waktu dulu. Kaedah dia. Sekarang jamuk sudah pun menjadi makrifah. Tak ada adillah tu. Adillah hanya satu syarat. Bila dia menjadi mudhaf, dia sudah menjadi makrifah. Setiap mudhaf nak menjadi mudhaf asalnya mesti nakirah. Apabila dia sudah menjadi mudhaf, dia sudah menjadi makrifah. Takkan dia tu daripada nakirah, bila dia tu ambil dia tu jadi nakirah juga, mesti naik tarah dia. Nak menaik tarahkan sesuatu kalimah kepada makrifah ialah dengan cara memudhafkan dia. Boleh tak nampak situ dah? Okey, situ. Dan fungsinya di dalam ayat tersebut adalah berlaku fa'il kepada zahara. Nampak dia? Dia jadi fa'il. Bila fa'il, kalulah kalimah itu kalimah mufrad kena baris. Fa'il baris apa? Bagi depan. Tapi oleh kerana dia perkataan jamuk muzakkar salim, dia tidak bagi depan, dia kena huruf waw. Jadi sama ada dia al-laibun ataupun dalam setengah lokasi dia jadi al-laibin. Laibin ke laibun, huruf nun belakang tetap bagi atas. Tengok dia beza. Ramai orang keliru dengan kalimah mufrad. Ia sebut yang jadi bagi atas, bagi depan, bagi bawah. Ya kita kecek bab bagi ni kalimah mufradnya. Dengan kalimah jamuk muannas salim. Adapun jamuk muzakkar salim, dia tak mai bagi, dia mai huruf. Pertukaran dia pertukaran huruf. Kita buat undangan gitu. Ketika mufrad bagi depan, jamak muzakkar salim pakai waw. Ketika mufrad baris atas, jamak muzakkar salim pakai huruf ya. Ketika mufrad baris bawah, jamak muzakkar salim pun huruf ya. Huruf nun belakang dia tetap berbaris atas bila-bila pun. Kalau faham ni, orang yang duduk lama pondok dia nak faham ni, payuh ni jadi mutab atau dia tak nampak. Dia stigma dia terikat dengan kalimah mufrad. Kok mana pun dia nak tengok baris juga. Jangan tengok baris, tengok huruf. Nampak dia dah? Kena tanih dalam fikiran situ. Okey, nampak dah. Jadi sebab itu dia baca al-laibun. Sebab tu kalau kita nak apa panggil i'rabkan dia, zahara ni fi'il madhi.
Lepas tu al-laibun fa'ilun marfu'un. Bila kata-kata fa'ilun marfu'un, dirapakkan dia. Wa alamatur raf'ihi, dan tanda rapaknya ialah al-wawu, huruf waw, li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Kerana dia adalah jamak muzakkar salim. Nampak di situ. Sikit lagi kita. Saya berda'ul la'ib ba'da daqa'iq. Akan bermula perlawanan selepas beberapa minit. Kalimah yabda'u, kalimah fi'il mudhari' untuk dhamir huwa. Huruf sin yang berada di hadapannya membawa makna akan. Al-la'ibu pula berfungsi sebagai fa'il untuk yabda'u. Dan huruf ba, al-la'ibu tu berbaris depan jika dizahirkan al-la'ibu, sebab dia fa'il. Nah, sini alamat rafa' dia dhammah lah, bagi depan. Pasal apa? Li'annahu ismul mufrad. Faham dia? Sebab dia isim mufrad, berbeza dengan hak tadi isim jamak muzakkar salim. Alamat rafa'nya huruf waw. Ni huruf ba. Okey. Hubungan antara kalimah-kalimah boleh dilihat kepada tasrifnya. Ni kita jumpa perkataan dekat-dekat. La'iba, fi'il madhi. Yal'abu, fi'il mudhari'. Tadi telah bermain, ni bermain. La'ibun, permainan. Sini jadi barisnya serupa. La'iba, la'ibun. Dia tidak jadi la'bun. Apa tak jadi la'bun? Inilah orang panggilnya kena sama'i, kena dengar daripada mulut orang Arab, kena dengar daripada lidah orang Arab. Sebabnya masdar dia la'ibun, tidak la'bun. Tidak serupa dengan setengah. Misalnya kita kata fathan, fataha yaftahu, masdar dia fathun, tak bagi mati. Dia tak jadi la'bun, jadi la'ibun. Subuh juga kadiba lah, mendusta dah, yakzabu dah. Dia jadi bukan kazban, dia jadi kazibun. Kazibun juga, kazib. Dia tak jadi kazbun. Jadi kita nak tahu bagi mana, hak ni dia panggil kena sama'i, dengar daripada lidah orang Arab. Masdar untuk 3 huruf. Masdar untuk 3 huruf kena dengar daripada lidah orang Arab. Tak ada sipil. Tak boleh nak main pakai fa'lan, pakai qiyah tu saja, tak boleh. Kan ni? Hak tu fatahan, hak tu kariban. Apa pula? Apa tak serupa tu? Okey. Lepas tu pula isim fa'il dia la'ib. Muka surat 2 tu 13. La'ib, pemain dah. Isim fa'il. Tempat permainan dia pula mal'ab. Macam mazhab ni kan, mal'ab. Sebab tu Padang dia panggil mal'ab. Ini masuk dalam ismul makan. Tengok ke wazan lain, mazhab, tempat berjalan. Maktab, tempat menulis. Dan ismul makan juga kena samain juga. Kadang-kadang dia bagi bawah masjid, tak jadi masjid, sama-sama isi makan. Hak tu mazhab, mal'ab. Tapi masjid, tempat sujud, sama-sama isi makan. Majlis, jalasa yajlisu, isi makan bagi jalasa, duduk. Majlis, tempat duduk. Baik, daqa'iq ialah kata jamak daripada mufradnya, iaitu daqiqah, minit. Nombor 4. Hal tatawaqqa an yafuz fariq Misri
adakah awak jangka menang pasukan Mesir? Tatawaqqa adalah fi'il mudhari' untuk dhamir anta yang ditasrifkan daripada tawaqqa'a yatawaqqa'u. Berapa huruf tu? 5 huruf. Makna tawaqqa'a yatawaqqa'u tu jangka ataupun rasa. Ada. Bahasa Inggeris boleh guna I think. Saya rasa. Baik, situ dah. Jadi dalam ayat tadi tatawaqqa ni untuk anta. Kalau ana atawaqqa. Kalau nahnu natawaqqa. Mungkin. Adalah fi'il mudhari' untuk dhamir anta yang dan kalimah yafuz juga fi'il mudhari'. Yafuz tu kalau kita perhabiskan bahagi dia jadi yafuza. Asalnya yafuzu dalam ayat tadi kan. Hal tatawaqqa'u an yafuza fariqu misra. Cuba bahagi dah belakang tu. Ibu bahagi nak cuba betul. Hal tatawaqqa'u an yafuza fariqu misra. Cuba kita tengok bahagi apa. Tatawaqqa'u tu memanglah bagi depan ain tu sebabnya fi'il mudhari' biasa. Fi'il mudhari' yang tak ada sebab berubah. Maka kekalkan dia dengan bagi depan. An yafuza ni juga fi'il mudhari'. Tapi dia jadi berubah daripada yafuzu jadi yafuza kihadaan. Baik. Tatawaqqa' tadi fa'il dia ialah anta duduk dalam. Khalas, satu beres ni. Yafuz tu pula kita kena cari fa'il dia. Fa'il dia ni jadinya farid. Farid tu jadi fa'il. Sebabnya benar. Yang berjaya, ia benar. Siapa yang benar? Pasukan yang benar. Maka dia fa'il. Maka dia jadi bagi depan. Mis tu mudhafun ilaih. Farid sudah menjadi mudhaf. Mesir, pasukan Mesir kan. Mesir ni jadi mudhafun ilaih. Tapi sepatutnya Misrin kerana dia masuk dalam ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Bila dia tidak bertanwin, ketika baris bawah dia baris atas. Dia duduk ni tepat ia sepatutnya baris bawah, tapi menegah daripada baris bawah kerana diri dia tu adalah isim tidak menerima tanwin baris bawah. Faham ni dah? Jadi sebab tu kena baca Misra, an Abi Hurairata, an Usmana. Sepatutnya an kat Usmanin ni dah. An Umar. An dia lepas perkataan an sepatutnya kena majrul bagi bawah dah. Dalam hadis kita baca an Umara. Tidak kata an Umarin dak. Apa? Kita boleh jawablah kerana ismul ladzi la yansarif ataupun mamnu' min as-sarfi. Deh. Faham lah kedah tu banyak dah kita faham itu benda kedudukan tu dah. Cuma nak cari sendiri lah ni. Atau nak latih tubi ni. Ni latih tubi ni panggil ni. Okey. Nombor 5, laibul hujum wad difa'. Tengok ni. Pemain-pemain penyerang. Laibun itu dibina di atas isi fa'il tadi. Laib seorang. Laibuna jamak muzakkar salim dah. Asalnya laibuna. Kalimah laibu asalnya ialah laibuna jamak muzakkar salim. Ia adalah kalimah jamak muzakkar salim, jamul mudzakkar salim. Huruf nunnya hendaklah ditiadakan apabila kalimah tersebut menjadi mudhaf. Kalau mudhafun ilaih tak apa, mudhaf. Huruf nun ni dia serupa dengan huruf tanwin.
Tanwin dibuang bila menjadi mudhaf, maka nun pun dibuang juga. Nampak tak? Jadi kita tak boleh kata la'ibunal hujum. Kena kata la'ibul hujum, pemain-pemain penyerang. Faham tak? Boleh? Okey. Kalimah hujum adalah masdar yang ditasrifkan daripada hajama yahjumu, serang, attack. Begitu juga dengan kalimah difa' adalah masdar yang ditasrifkan daripada yadfa'u. Dafa'a yadfa'u. Dafa'a ni dia banyak terjemuh dia. Tolok, halal, pertahan, bayar pun bayar. Kita bayar piti, dafa' tu saya bayar kau. Dia serba guna perkataan dia. Kita pergi bayar kedai, tidak ada. Kita tengok Samirah Murad masuk mula, fada'at wada'atif thaman, dia telah membayar harganya, dafa' dia guna. Ya dah? Okey. Pertahanan. Wazirud Difa', Menteri Pertahanan. Dia panggil Wazirud Difa', Menteri Pertahanan. Difa' pertahanan kan. Ini pemain pertahanan. Nombor 5, harisul marma, penjaga gol. Kalimah haris adalah ismul fa'il. Cuba tengok tu, 3 huruf kan. Harisun fa'ilun kan. Nampak ni? Daripada harasa yahrusu, menjaga, mengawal. Sementara marma pula ialah kalimah ismul makan yang ditasrifkan daripada rama yarmi, lontar. Dalam Quran tu, wa ma ramaita idh ramaita innallaha rama, bukanlah kamu yang melontar. Yarmi, rama, yarmi itu melontar. Marma tepat melontar. Jadi go ni, bola ni tepat orang melontar, orang lontar bola halal ke dia. Jadi dia panggil marma. Mudah dia buh nama, dia tak sebut nama go dia. Padahal dia sebut tengok gol juga dah. Tapi dia tak sebut nama benda objek tu, dia bubuh nama marma. Okey. Faham situ tadi? Nombor 7, banyak orang bincang ni weh. Orang ada 9 lah. Tak ada baca apa tu dak. Sayuhrizu hadafain. Dia akan menjaringkan 2 jaringan. Yuhrizu adalah fi'il mudhari' untuk dhamir huwa yang ditasrifkan daripada ahraza yuhrizu, 4 huruf. Maknanya menjaring, score. Bahasa Inggerisnya score. Ahraza yuhrizu. Manakala hadafain, hadaf ni maknanya target. Kalimah mathna, bukan mathna, musanna. Kalimah musanna, hadafain, hadafun, hadafani ataupun hadafaini. Daripada hadaf maknanya target. Apa dia pilih hadafain? Dia tidak pilih hadafani. Pasal apa? Sebab dia berfungsi sebagai maf'ulun bih sini. Kalau dia jadi fa'il baru hadafani. Dia serupa dengan jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar, perangai dia serupa dengan jamak muzakkar salim musanna ni. Kan ni? Cuma jamak muzakkar salim bertukar waw dengan nun. Waw dengan luar dengan alif. Waw dengan ya. Tukar apa? Waw dengan ya. Dia ni ialah alif dengan ya. Alif dengan ya. Dia hadafani, hadafaini. Kalau tadi allaibuna, allaibina. Dia beza ya tu, beza ha tu bayini. Dia bagi data ni bina. Laibina dia hadafaini. Sama-sama ya, tapi dia hak dulu dia tu bagi atas. Hak tu hak dulu bagi bawah. Tak tukar dah ni. Jamak muzakkar salim dengan musanna. Perangai tu lah. Cuma dia hak tu alih dengan ya, dia wa dengan ya. Perangai tu lah dari segi mana? Dari segi ketika bagi depan jamak muzakkar salim waw, musanna alif. Ketika bagi atas dan bagi bawah bagi mufrad,
Maka jamak muzakkar salim huruf ya dan musanna pun huruf ya juga. Cuma ya je dia beza huruf dulu pada ya. Jamak muzakkar salim kalau dulu pada ya bagi bawah. Bina. Tapi musanna ni dulu pada huruf ya tadi bagi atas. Fai ni. Apa ni bagi nu tu ada faedah. Apa nak bagi nu dia bagi nu juga berbeza. Kalau jamak muzakkar salim bagi dia atas. Kalau musanna bagi bawah. Faini, fani, ni dia ni sama. Hada faini boleh tak? Nak kau nak ingat ada tadi? Ingat juga. Kena acak lah. Nombor 8 yanfukhu fis safarah, meniup wisil. Kalimah yanfukhu ialah fi'il mudhari' untuk dhamir huwa yang ditasrifkan daripada nafakha yanfukhu. Biasalah tu dah. Safarah tu wisil. Intaha syautul awal, berakhirnya separuh masa pertama. Intaha, kalimah intaha ialah fi'il madhi untuk dhamir huwa yang ditasrifkan daripada intaha yantahi. Asyautu tu fa'il dia, al-awwalu sifat dia, asyautul awwalu. Mana? Intaha asyautul awwalu. Ada nak tanya? Ada nak tanya sini? Tak ada? Boleh faham belakang ni Boleh faham kita gini sebenarnya kita start lewat tadi kena pergi 10 minit lagi dah. Kita bacalah dialog pasal pendek ni dah. Mungkin kita buat ulasan minggu depan minggu depan pula dah esok. Esok ada. Kalaulah dialog kita bincang tadi separuh masa pertama, ni separuh masa kedua pula. Asyautu tsani ni ke tahap baru ke? Baru tak? Gambar tu gambar mango. Rasanya dia sebut mango juga, dia tak sebut manjo. Bahasa go tak ada, mango. Apa tahu kita kelih putliu dah ni. Apa tahu? Gol lah, sebut gol, sebut gol dia tak sebut jul, gol, manggul, mango. Kita pergi Mekah, kita akan letak mango, jangan sebut manjo. Bahawa mango. Baik. Gambar tu dia buat separuh masa tu duk beli air mango lah tu. Asyautu tsani. Tu ingat dah. Separuh masa pertama asyautul awal, separuh masa kedua asyautu tsani. Cuba kita baca saja sini. Sami al-jawhar hal tuhibbin an nashrab zujajah asir. Al-jawhar Semula. Kita kena faham dia baru kita boleh sebut betul tuhibbin untuk retin. Hal tuhibbin. Kita tanya retin daripada ahabba yuhibbu Kalau orang lelaki hal tuhibbu. Hal yuhibbu dia. Hal tuhibbu, tuhibbin. Dia bukan mata tak nampak tu saya berasa sebab bawah tu. Dia maknanya dia hak tulis tu atas ke bawah tu? Nampak sebab bawah tu. Nanti nak baiki lah. Balik. Tu betul tu. Tu betul. Di TV tu betul dah. Hal tuhibbin an nashrab zujajah asir. Aja sebut semula. Hal tuhibbin an nashrab zujajah asir. Hal tuhibbin an nashrab zujajah asir. Tapi nahum kita tengok semula dah. Kita betul sebut time duduk ni. Mungkin takut tak ada masa. Okey.
Jadi kita faham sekali imbah. Hal tuhibun, biar faham makna tu. Hal tuhibun an nashrab zujajah asir. Tu lagu tu kita. Awak nak dia kalau kita pakat minum air sebotol air jus. Hal tuhibun an nashrab zujajah asir. Mula-mula kita belajar gini, nak sebut cepat. Mula-mula kita sebut slow dulu. Hal tuhibbin an nashrab zujajah asir. Lepas tu cepat sikit. Hal tuhibbin an nashrab zujajah asir. Lepas tu kita buat pelaju lagi. Hal tuhibbin an nashrab zujajah asir. Maka tutup ni panggilkan hal tuhibbin an nashrab zujajah asir. Tu cara orang training dah. Nak muhadasah. Baik. Kemudian Nabilah jawab, hadhihi fikrah hasanah. Boleh faham nak makna dia. Hadhihi fikrah hasanah. Idea yang bagus. Habadha law syaribna asir mango. Habadha law syaribna asir mango. Ni. Habadha ni satu perkataan baru dah. Habadha ni maknanya comel benar. Molek benar. Kalau bahasa Inggeris dia panggil preferable. Preferable. Comel. Habadha law syaribna asir mango. Baik, katanya Sami, intaziri lahzah sa'uhdir zujajatain min dhalikal ba'i. Intaziri lahzah ذلك البائع بائع أمزح dulu بائع intaziri, tunggu, tengok sebab dia tuju kat retin, tidak, intaziri lahzah, sekejap, lahzah ni sesaat, sekejap, sa'uhdir daripada hadir, saya menghadirkan. Kita bicara depan zujajatain, tu musanna pula, dua botol. Min zalikal ba'i, daripada penjual tu. Tunggu, nanti saya buat mari dua botol daripada penjual tu. Lagi beli tadi. Katanya, syukran hadzal asir ladhir jiddan. Okey, boleh faham tu tak? Dah. Sayabda'u asy-syawt ats-tsani halan. Okey, dia tasdid situ. Baik. Perkataan halan ni dia enggak boleh ni, dia banyak diguna, di airport diguna for immediate boarding. Lil musafir halan. Bila dia, kalau di airport ni tak ada airport KLIA lah. Dia cakap apa-apa saya dengar ada. Dia kata minta orang nombor sekian-sekian for immediate boarding. Dia kata go the gate number 3 for immediate boarding. Al-musafir ila Singapura ila al-bab al-thalith lil-mughadarah halan. Dia kata halan immediate boarding, al-mughadarah halan. Dapat. Jadi halan ni segera, immediate, jadi sebentar lagi. Jadi katanya Nabilah, an-nas mutahammisun wa yahtifun bi sautin 'alin. An-nas mutahammisun wa yahtifun bi sautin 'alin. Tengok ni, 'alin ni dia kena sebut 'alin sini sebutin. Sebab dia tak boleh berhenti dengan al, dia akan jadi makna lain. Al marvelous pula. Okey, jadi bi sautin 'alin. Jadi mutahammisun bersemangat. Okey, wa yahtifun bersawak. Bisautin sawak. Ali tinggi. Sawak dah. Katanya Sami, unzuri ahadul la'ibin waqa'a 'ala al-ard. Unzuri, tengok.
ahadul la'ibin, salah seorang daripada pemain-pemain itu waqa'a, jatuh alal ard, rubuh lah kita kata, jatuh tanah dia. Innahu yata'allam ha huwa yaqif thaniyan. Baik. Innahu dia yata'allam. Tengok, sebelum pada ni kita diajarnya dengan bila kita sakit perut, kita kata ash'ur bi alam fil ma'idah. Saya rasa sakit dalam perut. Jadi ash'ur bi alam direngkas dengan ya ta'allam. Ash'ur bi alam, saya merasa sakit. Ya ta'allam, rasa sakit, bukan rasa sakit, saya sakit. Dan kalau ash'ur bi alam, saya rasa sakit. Kalau nak guna ke ana, ya ta'allam tu ata'allam. Kalau kita nak kata ni, kalau saya nak kata saya sakit perut, di pada waktu ash'ur bi alam fil ma'idah, saya berasa sakit dalam perut. Ataupun kita kata ana ata'allam fil ma'idah. Ata'allam ash'ur bi alam. Hak tolong lah. Ash'ur bi alam, saya bukan tolong dari segi makna, dari pengertian yang sama. Ash'ur bi alam, saya rasa sakit. Ata'allam, saya sakit. Saya sakit perut. Ata'allam fil ma'idah, saya sakit di perut. Ash'ur bi alam, bi alam dengan ata'allam, daripada perkataan ta'allama ya ta'allamu. Mana? Oh, ni so pula tinggal. Oh lah, sedih lah. Dia pada wazan dia, alam tu alama yu'limu lain. Dia ni dia wazan dia allama, ta'allama ya ta'allamu. Nanti nak bikin dah. Tu besar dulu tu. Atalan tu besar dulu. Dia kalimah fi'il 5 huruf. Ta'allama ya ta'allamu, ata'allamu ya ta'allamu, na ta'allamu. Apa? Innahu ya ta'allam. Tengok tu dia kata, tengok tu dia kata, itu dia berdiri kali kedua, walaupun roboh boleh bangun pula. Alhamdulillah fahuwa la'ib mahir. Tu mudah tu dah. Oh, dia pemain profesional lah ni, maknanya mahir lah. Roboh pun boleh bangun. Unzuri ila la'ib raqam 7. Boleh tak? Uzuri tu tengok juga lah. Bahasa apa dia bubuk uzuri tu, sebabnya Samin kata ke Nabilah, orang perempuan. Kalau orang lelaki, uzur saja. Uzuri, tengok. Pemain nombor 7 tu, bisa tu. Apa dia? Innahu yaqtarib minal marma bisur'ah. Innahu yaqtarib, dia menghampiri minal marma, dengan daripada go. Bisur'ah, dengan cepat. Oh, dia pergi hungar ke go tu cepat. Laqad asabal hadaf. Laqad, kalau terjemah kok pondok ni, maka sesungguhnya mengenalah akan jaringnya. Hadaf ni mana tujuan, target. Maka mengenalah target. Mana masuk go lah tu. Telah berhasil jaringan. Kita terjemah bahasa moden, asabah tu berhasil. Telah mengena, berhasil. Al-hadaf ni maknanya target, goal, jaringnya. Waktu dulu tu kalau kita kita tembok target kita dipanggil hadaf juga. Kalau kita nak buat satu mesyuarat perancangan target dia dipanggil al-hadaf, matlamat. Hadaf juga matlamat. Misalnya kalau kita buat kerja tajuk kita al-hadaf, matlamat, objektif, matlamat. Matlamat ni hadaf juga. Di luar penggunaan dia al-hadaf, matlamat, target, go, jaringnya. Waktu dulu lakukan. Oh ni perhabis dua rangkaian lagi. Katanya Nabilah, wa huwal hakam yusaffir
Itu dia pengadil tiup WC. Baik. Tadi kita jumpa perkataan yanfuh as-safarah, tiup WC, yanfuhus safarah, tiup WC. Dia boleh guna perkataan tiup WC itu maknanya yusaffir, mewisilkan. Tapi terjemuh kita terjemuh tiup WC sebab nak terjemuh meniupkan, mewisilkan, tak sedap kat Melayu. Tapi dia boleh guna. Nampak tak? Saffara yusaf, dia ambil daripada perkataan safarah tu WC tu. Saffara yusaffir, mewisilkan. Bahasa Inggeris boleh tak whistling tak? Blow the whistle. He is whistling. Dia tengok Inggeris, dia pandai serupa, dia selari dia dengan Inggeris. Kita tak boleh guna, pengadil itu telah mewisilkan, tak, meniup wisil. Setakat ni bahasa Melayu tak guna lagi mewisilkan. Itu tandanya gol, kerana kita dengar bahawa pengadil telah pun mewisilkan. Kita tak disebut dak mewisil. Yusafil mewisilkan. Intaha syawtu tsani, berakhirnya fasa kedua. Kata sami an-natijah wahid li wahid ta'adal al-fariqan. Wan natijah wahid li wahid ta'adal al-fariqan. Jadi wan natijah ni keputusan kan. Kita pun guna perkataan kita natijah, keputusan. Wahid li wahid, dia ada li. Kita kalau kita sebut satu-satu, dia satu untuk satu, satu bagi satu, satu untuk satu lah dah. Wahid li wahid. Kalau kita tanya ma huwa natijah al-mubarak kuratul qadam ams, apalah keputusan permainan bola sepak petang ni, kita punya apa ni kemarin kita pun jawab wahid li wahid. Wahid li wahid. Ta'adal al-fariqan. Ta'adala ni fi'il mudhari' juga. Ta'adala ya ta'adalu. Daripada perkataan adil, seimbang. Seimbang dua-dua pasukan. Makna seri dah. Ta'adal tu makna seri dah. Ta'adala. Mari mana perkataan tu tinggal daripada adil, perkataan adil. Ta'adala maknanya adil lah, seimbang. Madi ni. Ta'adala ya ta'adalu. 5 huruf. Saya silap saya sebut 4 huruf ni, 5 huruf. Ta'adala ya ta'adalu. Kalau nak guna mudhari' ya ta'adalul fariqan. Allah itu bagi depan kerana madi. Jangan keliru tu, itu adalah madi bukan mudhari'. Wazan tafa'ala ya tafa'alu. Ada lagi? Soalan tadi? Sambung esok nah. InsyaAllah. Wallahu